Yasin, ya insya-Allah. Jadi apa dia kelebihan ibu? Dua tadi saya bagi tahu. Pertama, Nabi baca surah As-Sajdah pada pagi hari Jumaat. Yang rakaat kedua baca surah Al-Insan. Dan tiap-tiap hari sebelum tidur Nabi tak tidur melainkan Nabi baca dulu surah Sajdah dan juga surah Tabarakalladzi, insya-Allah. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Okey. Kita terus masuk kepada surah As-Sajdah ayat pertama insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala ayat pertama surah As-Sajdah, Alif Lam Mim. Okay, Alif Lam Mim. Ibu ayah yang dirahmati Allah, Alif Lam Mim ni apa maknanya? Ada terjemah ke? Cuba ibu-ibu semua tulis terjemah Alif Lam Mim dalam Quran terjemah masing-masing. Ada tak terjemah? Ataupun apa yang ditulis? Quran terjemah ibu ayah masing-masing. Alif Lam Mim apa yang ditulis? Alif Lam Mim juga ke? Ditulis macam mana ibu ayah? Alif Lam Mim juga. Ada terjemah ke ibu Saidah? Tak ada terjemah kan? Semua ibu-ibu tak ada terjemah kan? Adakah ada yang terjemah? Tak ada kan? Semuanya tak ada terjemah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kenapa tak ada terjemah tu? Kerana ulama sepakat semua huruf-huruf, semua surah yang dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah ni, huruf-huruf yang terpisah ni, Alif, Lam, Mim, ini tidak ada terjemahan dia, serah kepada Allah Ta'ala maknanya. Jelas ibu ya? Serah maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat masa saya mula-mula pergi mengaji kat surau dulu, tingkatan 3 kata silap saya. Kan? Baca surah Maryam. Saya baca macam mana? Saya baca, ustaz tu tergelak besar dia. Saya baca, Kahaya Asa. Saya baca macam tu. Tergelak ustaz yang dengar. Dah besar-besar pun baca teruk lagi. Masa itulah. Masa tu baru nak kenal surah masjid. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, Alif Lam Mim tak ada terjemah. Jadi adakah Alif Lam Mim itu ibu? Adakah Alif Lam Mim itu menjadi mukjizat juga? Jawapannya ya. Al-Quran ini ibu, baik setiap surahnya, baik setiap ayatnya, baik setiap hurufnya, bahkan setiap hurufnya adalah mukjizat. Kita ulang balik ibu. Ibu ayah, apa dia makna mukjizat? Kita ada terang sebelum ni, apa dia makna mukjizat? Ibu ayah ingat tak apa dia makna mukjizat? Yang mematahkan, okey, itu yang mematahkan. Tapi saya ada bagi makna lain ibu. Okey, tak apa saya bagi ya. Okey, sekarang ibu-ibu mungkin dah lebih faham caranya. Okey, saya bagi dulu. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi a'jaza. A'jaza. Betul ibu Saidah melemahkan ya. Ibu-ibu ya, a'jaza 4 huruf kan? 4 huruf, a'jaza 4 huruf. Okey, maka fi'il mudhari'nya macam mana ibu? Bagi dulu fi'il mudhari'nya, tulis dalam Rumi tak apa, pasal baris susah nak tulis baris dalam Arab kan. Dalam Rumi ibu, a'jaza fi'il madhinya, mudhari'nya bagaimana? Yu'jizu ibu Farul, betul ya? Yu'jizu. Okey. Ibu dah tahu baris dia, yu'jizu baris depan. Maka saya tulis dalam Arab ya, saya tulis dalam Arab begini, yu'jizu. Okey, ibu tahu bacanya yu'jizu. Ibu daripada yu'jizu ni, bagaimana kita nak tukar kepada isim fa'il? Yu'jizu maksudnya sedang melemahkan, sedang ataupun akan melemahkan. Jadi kalau kita kata yang melemahkan, isim fa'il,
Huruf pertama ya tukar pada mim. Yu'jizu jadi mu'jizu. Jadi mu'jizu. Mu'jizu. Okey. Mu'jizu kan, yu'jizu jadi mu'jizu. Tapi kerana dia isim, tanwinkan dia jadi mu'jizun. Mu'jizun. Mu'jiz yang melemahkan. Cuma ibu, ayat Al-Quran ni kalimah ayat ibu ya. Kalimah ayah begini. Kalimah ayah ni muzakkar ke muannas? Kalimah ayatul Quran, ayah ni muzakkar ke muannas? Muannas. Okey, oleh kerana ia muannas maka ayat itu menjadi ayat itu melemahkan. Ayat itu melemahkan hujah orang-orang yang menentang ayat itu. Maka oleh kerana ayat itu muannas, mu'jiz pun jadi mu'jizah. Kita muannaskan dia juga jadi mu'jizah. Okey, ibu faham setakat ni? Ibu ayah faham? Kenapa jadi mu'jizah? Kerana ayat tu muannas maka jadi kita sebut mu'jizah. Okey, mu'jizah. Kalau muzakkar mu'jiz. Kalau muannas mu'jizah. Jelas tak ibu ayah? Mu'jizah. Jelas ya? Okey, alhamdulillah. Ibu ayah lain semua jelas ke? Saya ulang balik. A'jaza fi'il madhi, a'jaza mudhari'nya yu'jizu. Yu'jizu. A'jaza setelah melemahkan. Yu'jizu sedang ataupun akan melemahkan. Itu fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Masdarnya i'jazan. Okay, isim fa'ilnya cara kalau daripada 4 huruf tadi fi'il mudhari' daripada fi'il madhi 4 huruf, cara nak buat isim fa'ilnya yu'jizu, ya tu tukar mim. Mim baris depan. Jadi mu'jizu. Oleh kerana dia dah jadi isim, datangkan tanwin. Jadi mu'jizun. Dan oleh kerana ayat itu ayah dalam bahasa Arab adalah muannas, maka mu'jizun jadi mu'jizah. Kerana ayat itu sendiri melemahkan hujah orang kafir. Melemahkan hujah orang-orang yang menentang Nabi SAW. Jadi mu'jiz jadi mu'jizah dengan tamal butah. Kerana apa? Kerana balik kepada ayat tadi. Boleh buat ayahnya insya-Allah. Okey. Biasa kita sebut apa? Biasa kita sebut mu'jizat kan? Mu'jizat tu dengan jamak lah. Mu'jizat. Jamaknya mu'jizat. Apa dia makna mu'jizat? Mu'jizat, mu'jizah. Ayat banyak bukan ayat satu je. Ayat banyak dalam Quran. Kalimah-kalimah banyak dalam Quran. Maka semua ni adalah mu'jizat jamak. Ibu yang jelasnya insya-Allah. Okey. Jadi alif lam mim walaupun tak ada terjemahnya ibu ayah, ia tetap adalah mukjizat daripada Allah Taala. Kenapa? Kerana orang Arab pada zaman itu mereka tak pernah terbayang pun huruf-huruf persendirian, huruf-huruf yang terasing ni, alif, ba, ta, sa, jim ni, yang mereka gunakan hari-hari dalam percakapan. Contoh mereka kata kaifa haluka. Mereka menggunakan huruf kaf, huruf ya, huruf fa, ha, alif, lam, kaf. Kaifa haluka. Kaif haluk. Ana bi khair. Ana mereka gunakan hamzah, nun, alif, ba, kha, ya, ra. Mereka gunakan huruf tu hari-hari. Tiba-tiba datang ayat daripada Allah Ta'ala yang Nabi bacakan pada mereka. Alif, lam, mim, yasin, nun. Gitu. Mereka terpinga-pinga dan mereka tahu mereka ni pakar bahasa ibu ayah. Di antara keadaan orang kafir Quraisy ketika itu, ketika Nabi dibangkitkan, Nabi diutuskan sebagai Rasul, walaupun mereka itu jahil, masyarakat Arab jahiliah, tapi mereka sangat pakar dalam bahasa Arab. Mereka sangat mahir dalam bahasa Arab. Hingga kan pada ketika itu, sesiapa yang boleh bersyair dalam syair Arab ni bukan macam syair kita. Syair kita ibu berlagu, kan? Contoh syair kita. Di suatu petang, di suatu hari, aku berjalan seorang diri. Itu syair kita. Kalau syair Arab lain, dia ada arud dan qafiyahnya kita sebut. Apa benda pula itu? Itu ilmu syair lah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ibu Saidah masya-Allah. Okey. Jadi ibu yang dirahmati Allah Taala, syair Arab ni dia lain.
Dia ketinggian bahasa. Jadi dekat pasar tu dia ada satu tempat yang ditinggikan kat pasar. Ditinggikan tu, maka para penyair yang hebat-hebat akan naik atas pentas tu, macam pentas ditinggikan. Sesiapa yang boleh keluarkan syair yang hebat-hebat, maka akan diberi ganjaran 1,000 dinar, 1,000 dirham, orang kaya-kaya bagi. Hanya dengan satu syair memuji orang kaya tersebut. Dia naik atas pentas, dia puji orang kaya tu bagi satu uncak emas, 1,000 dinar mungkin. Kan? 100 dinar mungkin. Mahal ni pun. Satu dinar sekarang berapa harga satu dinar sekarang? Satu dinar sekarang hari tu, satu dinar 4 berapa gram dalam 850 sekarang ni, satu dinar. Murah ya Cik saya. Oh, dan satu dinar 850 ya. Okey, tak apa. Ibu satu dinar 850 contohlah je nasi kata kan. Dan naik kot. Katakanlah 1,000. Satu dinar 1,000 ringgit katakan. Kalau satu syair dia bagi 100 dinar, 1,000 kali 100. Satu dinar 100,000 lah. 100,000 dengan hanya satu syair je, dah tak sampai 5 minit ataupun 10 minit je. Masa tu siapa yang boleh syair, hebat syair, dia orang paling kaya guys. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, nak bagi tahu apa? Kenapa mereka menghargai bagi sampai tu? Pasal masa tu mereka semua hebat bahasa Arab. Pakar bahasa Arab. Tiba-tiba datang Quran dengan bahasa yang lebih hebat daripada apa yang mereka tahu. Maka ibu itu telah melemahkan mereka. Mereka kata ini bukan daripada Muhammad. Dia orang semua tahu Nabi Muhammad itu seorang yang ummi, yang tak boleh baca, tak pandai baca, tak pandai menulis. Kan? Tiba-tiba datang pula Nabi dengan wahyu. Ayat pertama saja Alif Lam Mim itu. Ayat pertama dalam surah ni Alif Lam Mim. Mereka tu dia terpinga-pinga. Selama ni mereka gunakan huruf alif. Kan 1,200 kan? Tak apa. Mereka gunakan huruf alif, huruf lam, huruf mim dalam percakapan. Mereka biasa gunakan dalam percakapan. Kan? Ibu ayah yang dirahmati Allah. Tiba-tiba datang ayat Alif Lam Mim. Huruf yang terputus-putus ni. Maka mereka semua, sebenarnya mereka semua tu dah kalah dah tahu mereka ini bukan daripada Nabi Muhammad ni. Tapi kenapa mereka tak nak beriman pada Nabi? Sombong dia masalahnya ibu. Sombong. Mereka tahu, para pemuka Quraisy tahu yang Nabi bawa tu memang betul. Nabi bawa tu memang bukan daripada Nabi sendiri, datang daripada wahyu, daripada Tuhan, daripada Allah. Mereka tahu sangat. Tapi kenapa mereka tak nak beriman dengan Nabi? Sombong je. Sombong kat Mekah tu, sombong. Bahkan ibu ayah, apa gelaran yang mereka bagi pada Nabi? Antara gelaran mereka bagi pada Nabi apa ibu? Untuk menghina Nabi. Itu alamin tu gelaran yang asal. Gelaran setelah mereka tak puas hati dengan Nabi, apa mereka gelar Nabi? Cuba ibu jawab. Mereka gelar Nabi apa? Yang mereka tak puas hati dengan Nabi. Tukang apa? Boleh ibu jawab. Tukang sihir nak lagi ibu? Tukang sihir lagi? Ibu boleh? Try. Apa lagi? Penyair. Penyair. Apa lagi? Pemecah belah umat. Okey. Jadi ibu-ibu yang orang gila, antaranya orang gila. Ibu-ibu, itu semua tu mereka gelarkan Nabi. Kerana apa? Kerana mereka dah tak ada modal. Tak seperti nak tulis. Masya Allah, bagus ibu ya. Okey. Kenapa ibu? Kerana mereka dah tak ada modal. Mereka dah tak ada modal. Mereka tahu yang mereka cakap tu tukang sihir, tukang syair. Semua tu tak betul. Mereka sangat insaf dan mereka sangat tahu. Tapi kenapa mereka gelar juga Nabi macam tu? Pasal itu yang boleh mereka buat. Untuk buat orang lain benci pada Nabi. Kan? Bila datang musim haji, orang-orang ramai datang ke Mekah daripada segenap penjuru. Maka mereka tak kenal Nabi siapa. Orang-orang ni lah yang akan beritahu. Jangan dekat dengan orang tu. Nanti kemah-kemah ni nanti akan ada orang datang. Dia kata masalah kamu pada Islam. Kamu jangan ikut, dia tu orang gila. Itu anak saudara aku tu. Abu Lahab, Abu Jahal beritahu. Apa nak beritahu ibu? Alif Lam Mim, walaupun hanya huruf terputus tapi ia adalah mukjizat daripada Allah. Ibu nampak tak sekarang ni? Dengan Alif Lam Mim saja, dengan Yasin saja terpinga-pinga semua orang Arab.
terutama orang Arab Quraisy. Pasal apa? Mereka tahu ini bukan daripada Nabi Muhammad. Ini betul-betul datang wahyu daripada Tuhan. Tapi mereka tak nak beriman kerana sombong. Okey, ibu ayat pertama jelas tak semua? Boleh faham tak? Jelas ibu sudah jelas? Okey, ibu boleh jelas tak? Okey. Lagi-lagi ibu boleh saya tengok jelas tak semua? Okey, jelas ya. Terus ayat yang kedua insya-Allah ibu ya. Tanzilul kitab. Tanzilul kitab. Apa dia tanzil ibu ayah? Tanzil ini ibu, tanzil adalah masdar daripada fi'il madhinya. Ibu Syahriza belum lagi. Bagi saya terang dulu ya. Saya bukan tanya terjemah ibu ya. Ibu tengok saya terangkan dulu. Okey. Ibu tengok nazzala. Kita kembali pada ilmu suraf dulu. Ibu ayah, nazzala fi'il madhi kan? Nazzala fi'il madhi. Ibu sebutkan apa fi'il mudhari' ni ibu? Apa fi'il mudhari'nya? Nazzala, bagaimana fi'il mudhari'nya ibu tulis dalam bumi tak apa? Ibu Syahriza salah. Bukan yanzilu. Tu saya bagi nazzala. Ibu Hashimah, Ibu Maimunah, yunazilu pun salah. Yunazilu salah. Ibu Fatimah baru betul. Yunazilu dengan double Z. Double Z pula. Double Z. Kalau tulis ruminya double Z lah. Yunazilu. Kalau ibu tulis yunazilu saja, itu walaupun sikit silap, takut nanti ibu-ibu salah faham. Ibu yunazilu ya. Yunazilu begitu. Baru saya tulis dalam dia punya Arabnya begini. Jadi ibu ya. Yunazilu begitu ya. Z itu sabdu. Nazzala yunazzilu. Okey. Bagaimana masdarnya ibu? Nazzala yunazzilu, masdarnya, masdar boleh tulis dalam Arab pun tak apa. Arab Rumi duduk boleh. Tapi masdar ni better tulis dalam Arab pasal kita boleh terus faham. Dari Rumi pun tak apa. Tapi saya nak ibu bagi yang betul. Madhi mudhari' masdar, tulis secara yang betul. Madhi mudhari' masdar. Nazzala yunazzilu, bagaimana masdarnya ibu? Ibu tulis. Ibu Fatimah salah, bukan nazlan, bukan nazlan. Nazzala yunazzilu. Ibu Zainab betul, tanzilan, tanzilan. Okey, betul dah ibu Zainab tulis tanzilan. Cuba ibu tulis dalam Arab. Cari aja dalam Arab ni ibu ya. Macam mana masdarnya dalam Arab. Cuba ibu tulis dalam Arab. Masya Allah. Okey ibu ya. Tanzilan begitu ya. Ta, nun, zai, ya, lam, alif. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, tanzilan ni Ibu Maryam salah tu. Ibu Maryam salah. Saya kasih Ibu Maryam ni yang baru kot saya rasa. Ibu Maryam tadi saya dah bagi dah. Ibu dah salah banyak ni. Kenapa ibu bagi yang lain? Nazzala okey. Ibu Maryam, nazzala yunazzilu, bukan inzal ya. Inzal tu anzala yunzilu. Ibu Maryam ya. Anzala yunzilu baru inzal. Inzalan. Ini nazzala. Ibu ya, fokus ya ibu. Nazzala. Saya sabdu. Nazzala yunazzilu, masdarnya tanzilan. Kenapa baca tanzilan dengan baris atas? Kerana kita sebut madhi mudhari' masdar. Tanzilan. Okey. Jadi ibu dalam susunan madhi mudhari' masdar kita baca tanzilan. Sekarang dalam ayat ni adakah madhi mudhari' masdar? Tak, ayat ni terus masdar saja. Maka tak perlu kita baca baris atas begitu. Dibaca tanzil, tanzilul kitab, tanzil. Jadi ibu masdarnya secara asas tanzilan, susunan madhi mudhari' masdar. Tetapi kalau kita sebut biasa, kita sebut tanzil saja. Okey, tanzil dengan makna turun. Tanzil dengan makna turun. Tanzil kitab, turunnya Alkitab. Okey. Tengok terjemah ibu apa dia? Ibu ayah terjemah tanzil dalam Quran, terjemah ibu. Apa terjemah tanzil? Dalam Quran terjemah ibu ayah, tanzil saja. Penurunan, nampak? Ada terjemah penurunan, ada terjemah turunkan, diturunkan. Tengok keadaan kesesuaian. Okey. Jadi ibu, paling cantik terjemahnya penurunan ataupun turunnya kitab.
penurunan ataupun turunnya. Penurunan ataupun turunnya. Diturunkan tu terjemah mudah faham. Kalau terjemah diturunkan, terjemah untuk mudahkan kefahaman, itu saja. Tapi terjemah yang paling tepat, penurunan ataupun turunnya, kerana dia masdar. Kalau diturunkan, terjemah fi'il majhul ataupun isim maf'ul. Okay? Tapi kalau turunnya ataupun penurunan, itu terjemah tepat untuk masdar. Jelas Ibu? Jadi, macam Haji Nasir punya terjemah diturunkan, boleh, tapi itu kurang tepat. Lebih tepat, turunnya ataupun penurunan. Jelas Ibu ayat semua insyaAllah ya? Okey. Pasal apa? Pasal dia masdar. Turunnya Alkitab. Alkitab. Tengok pada Alkitab. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kalimah Alkitab. Ibu-ibu, kitab yang Allah telah turunkan ada berapa kitab semuanya? Kitab. Ada berapa kitab? Ada 4 kitab Ibu ya. Ada 4 kitab, iaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Zabur, Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Tapi di sini sebut Alkitab saja, tak ada pun sebut Al-Quran, Alkitab saja. Sebut Alkitab saja. Jadi buaya di sini tulis Alkitab saja, tak ada pun sebut Al-Quran. Tapi kenapa dia bunyi Quran terjemah? Ada terjemahkan Al-Quran, Alkitab itu Al-Quran, kenapa Ibu? Kenapa Quran terjemah Ibu? Ada yang menterjemahkan Alkitab dalam kurungan Al-Quran. Kenapa? Apa sebab? Kita boleh faham itu Al-Quran. Betul Ibu Saidah pada Alif Lam. Bagus Ibu Saidah ya. Kalau Ibu Nursidah kata khas, Alif Lam semua memberi, banyak Alif Lam memberi benda khusus. Ma'rifah khusus. Kata nama khas. Bukan pengkhususan. Tapi Ibu yang lebih tepat kerana ada Alif Lam pada Alkitab. Ibu ya. Kerana ada Alif Lam pada Alkitab. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alif Lam ni dalam bahasa Arab dia ada banyak kegunaan. Ada banyak kegunaan. Ada Alif Lam datang untuk memberikan makna makrifah. Ada Alif Lam datang untuk kita panggil pengetahuan dalam fikiran. Ada pengetahuan yang kerana benda itu telah disebut sebelumnya. Itu semua itu perbahasan yang kita tak bincang sekarang. Cukup ibu-ibu di sini, Alif Lam di sini memberi makna pengetahuan yang dalam fikiran kita. Al-ahdi zihni. Ahdi zihni. Ahdi ini pengetahuan zihin dalam zihin. Apa zihin? Pemikiran kita ni. Al-Quran diturunkan pada siapa Ibu? Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau turunnya Alkitab, kitab apa? Quran lah. Itu maksudnya. Pada Alif Lam pada Alkitab ini, maksudnya pengetahuan. Alif Lam memberi makna pengetahuan dalam fikiran. Ibu boleh tulis Alif Lam memberi makna pengetahuan dalam fikiran. Jadi turunnya Alkitab, yakni Al-Quran. Adalah Ibu ya. Turunnya Al-Quran. Okey. La raiba. La raiba. Ibu ayat dalam bahasa Arab kita ada perkataan raiba. Okey. Di sini masa fi'il madhinya raba, bukan raba ya. Raba, mudharatnya yaribu. Masdarnya raiban. Raiban. Okey. Raba yaribu raiban masdarnya. Dalam susunan ketiga, madhi mudharat masdar kita baca baris atas raiban. Apa maksud raba? Raba fi'il madhi telah ragu-ragu. Raba telah ragu-ragu. Yaribu yaribu sedang ataupun akan ragu-ragu. Raiban saja ragu-ragu ataupun keraguan. Boleh Ibu ya? Hadis Nabi SAW dalam hadis 40, matan 40 ya, Nabi beritahu, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da' tinggalkan ma apa yang yaribuka yang meragu-ragukan kamu, ila tinggalkan itu kepada, pergilah kepada ma barang yang la yaribuka yang tidak meragu-ragukan pada kamu. Benda yang jadi syubhah pada kita tak payahlah pakai. Tak payahlah ambil yang kita yakin halal saja. Kan? Kadang-kadang kita ni jenis tak kisah bab makan minum ni, tak kisah. Pedal aja kita. Macam mana ilmu tu nak melekat betul-betul Ibu? Kalau di pondok, di madrasah yang jenis jaga Ibu, makan pun ayam semua sembelih sendiri.
Ya, dekat belakang pondok tanam sayur-sayuran macam-macam, makan sayur, makan telur ayam, makan sayur. Pasal apa? Nak jaga, nak elakkan diri daripada benda-benda yang ragu-ragu. Itu buat makanan lah. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, raib adalah masdar daripada raba yaribu raiban. Raib tu masdarnya. Tapi cuma dalam tulisan madhi mudhari masdar kita baca raiban lah begitu. Ibu ayah, maka kita tahu dalam bahasa Arab ragu-ragu raibun. Kalau di luar tasrif tu raibun lah, raibun ragu-ragu. Sekarang ibu ada tak la sebelumnya? Ada la, dan selepas la tu raibun dibaca raiba baris atas tanpa tanwin. Dibaca raiba baris atas tanpa tanwin. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Contoh dekat mana ibu-ibu jumpa biasa selepas la kalimah tu tak ada tanwin baris atas? Cuba ibu bagi contoh. Dalam Rumi tak apa, dalam la ilaha, Haji Nasib betul, la ilaha. Ibu-ibu ayah, apa Tuhan bahasa Arab? Ilahun, Tuhan, ilahun. Tapi bila kita sebut la ilaha, la tu memberi makna nafi habis. Langsung tak ada Tuhan. Tapi ada Tuhan sebenar, ada Allah Ta'ala kan? Cepat-cepat kita isbatkan illallah. La ilaha, tidak ada sebarang Tuhan, langsung tak ada Tuhan. Dekat langsung tak ada Tuhan ke? Ada pengecualian. Illallah, kecuali Allah. Bahkan kalau kita menyebut la ilaha illallah dalam keadaan kita sengaja memisahkan la ilaha dengan illallah, tempoh masa yang panjang boleh jadi kufur ibu ya. Ada orang, contohnya kalau orang sebut la ilaha, dia tahu maknanya tak ada Tuhan, lepas tu dia pun pergi makan, minum, tidur. Besok pagi bangun dia sambung illallah. Macam itu tak boleh. Tak boleh dipermain-mainkan begitu. Kalau kita nak sebut la ilaha illallah, kena terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tak apa. Contoh kalau la ilaha itu menguap, la ilaha menguap, illallah, itu tak apa, itu bukan kita sengaja, itu dah terpaksa. Contoh macam tu. Cuma nak beritahu ibu, kalau la ilaha langsung tak ada Tuhan, langsung tak ada. Illallah, kecuali Allah. Contoh lain ibu apa dia? Lagi-lagi, contoh lagi, la ni, kita nak bincang pasal la ni. Apa contoh lain? Bagus, Haji Nasir, Masya Allah, bagus. Ibu ayah, dalam bahasa Arab kita nak bincang pasal la ni, tapi Haji Nasir bagi contoh bagus. Akraha, mudhari'nya yukrihu. Akraha yukrihu, masdarnya ikrahan. Okey, ibu tengok. Bab if'al, akraha yukrihu ikrahan. Ikrahan itu masdarnya. Akraha memaksa, telah memaksa. Yukrihu sedang memaksa. Ikrahan paksaan. Jadi dalam Islam ni ada paksaan tak? Langsung tak ada paksaan. Langsung tak ada paksaan nak masuk Islam. Jadi kita sebut apa? La ikraha. Langsung tak ada paksaan fiddin dalam beragama. Dalam masuk Islam, maksudnya nak masuk Islam ni tak boleh paksa. Biar dengan rela hati dia. Tapi bila kamu dah masuk Islam, kamu kena ikut hukum Islam. Tapi untuk masuk Islam tidak ada paksaan. Tadi kita nak ugut. Kalau kau tak tahu, aku bunuh. Tak ada. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey. La ikraha, tidak ada paksaan. Betul ibu. Betul Haji Nasir. Terima kasih. Okey, jadi ibu di sini raib, ragu-ragu. Jadi la raiba, kita panggil la ni la namanya ibu la li untuk nafi, menafikan al-jins, jenis. Maksudnya tak ada sebarang jenis keraguan. Tak ada jenis keraguan, langsung tak ada keraguan maksudnya. Jelas ibu ayah ya. La raibah tu nafi habis, langsung tak ada keraguan. Contoh saya kata, apa dia anak kucing bahasa Arab? Anak kucing, qittun, anak kucing. Qittun, anak kucing. Dapat kat orang putih dia kata kitten. Qittun bahasa Arab, qittun. Saya nak kata langsung tak ada seekor pun anak kucing dalam rumah ni, saya akan sebut apa? La qittun, jadi baris atas tanpa tanwin. La qitta. Langsung tak ada kucing, anak kucing fiddar dalam rumah ni. Jelas ibu ayah. Jadi sini la raiba, langsung tak ada keraguan. Macam tadi, rumah ni kalau dah kata seekor anak kucing pun tak ada, carilah. Memang tak ada langsung lah. Kalau dah kata seekor pun tak ada. La qitta, langsung tak ada anak kucing. Maksudnya langsung tak ada tu seekor pun tak ada.
Macam ni juga, la raiba, raib tu keraguan. La raiba langsung tak ada keraguan, maksudnya apa? Langsung tak ada, cari macam mana pun tak ada keraguan. Tak ada keraguan. Jelas dan nyata. Kalau ayat-ayat yang sedikit perlukan penjelasan, ayat mutasyabihat akan dijelaskan. Dijelaskan oleh para ulama. Nabi jelaskan dalam hadis, para ulama mensyarahkan pula, begitu. Jelas ibu ayah, la raiba langsung tak ada keraguan. Okey. Fihi dalamnya, di dalamnya, fihi di dalamnya. Nya apa nya bu, ibu ayah? Nya tu apa? Hi tu muzakkarkan. Kembali pada kalimah apa? Saya nak kalimah apa dalam Quran, dalam ayat tu? Kalimah apa? Fihi padanya, nya tu kalimah apa yang dimasukkan? Ibu cari. Tulis. Ibu ayah tulis kalimah apa tu? Kitab bukan Al-Quran Ibu Hashimah tak ada kalimah Quran. Tu saya kata. Ibu cari yang dalam ayat yang kalimah dalam ayat tu. Kitab jawapannya. Walaupun kitab tu Al-Quran Ustaz. Kitab tu Al-Quran lah betul, tapi ibu kita biasakan cari kalimah dalam ayat tu sendiri. Jadi ibu jawapannya Al-Kitab. Barulah maknanya Al-Quran. Ibu ayat Al-Kitab muzakkar ke muannas? Al-Kitab muzakkar ke muannas? Muzakkar, pasal tu lah fihi bukan fiha ibu. Kerana Alkitab itu muzakkar, maka fihi bukan fiha. Jelas ibu ya? Alhamdulillah. Saya ulang balik, tanzil turunnya ataupun penurunan Alkitab, yakni Al-Quran itu la raiba. La raiba tiada langsung keraguan. Sebelum tu ibu saya nak minta ibu tolong terjemahkan la raiba dalam Quran ibu ya. Apa terjemah la raiba? Dalam terjemah ibu ya, nak tengok terjemahnya macam mana? La raiba. Tiada syak wasangka. Syak wasangka keraguan. Okey. Nampak tak ibu semua? Sebenarnya tidak ada keraguan, yang tidak ada syak, tidak ada keraguan. Okey. Jadi ibu ya, di sini apa ibu yang faham tidak ada keraguan tu maksudnya boleh tak ada sikit pun keraguan? Tak ada. Pasal apa? Langsung tak ada keraguan. Macam tidak ada sebarang. Kalau ada sebarang pun begitu. Tidak ada sebarang keraguan ataupun sebarang syak. Kalimah sebarang bagus. Tidak ada sebarang. Maksudnya tidak ada sebarang syak wasangka. Tidak ada sebarang keraguan. Kenapa makna sebarang? Kerana raiba dibaca la dibaca la raiba, la tu la nafi jins, menafikan semua jenis. Apa saja bentuk keraguan, apa saja bentuk syak, bentuk wasangka, tidak ada sebarang bentuk demikian. Dalam ibu ayah insya-Allah. Okey. Jadi walaupun terjemah ibu tidak ada keraguan, tapi ibu faham tidak ada langsung keraguan. Begitu. Satu pun tak ada. Okey. Min daripada Rabbil Alamin. Apa dia Rabb? Rabb maksudnya Tuhan. Tuhan. Boleh kita ada bincang sebelum ni, beza di antara Rabb dengan ilah. Ilah pun Tuhan. Rabb pun Tuhan juga, tapi apa beza di antara Rabb dengan ilah? Ibu ayah siapa yang ingat? Boleh kongsi? Kalau ibu ayah nak kongsi dengan unmute pun tak apa, kalau nak tulis tu panjang, kongsi dengan unmute sekejap. Kongsikan dengan unmute boleh cakap. Siapa nak try? Apa beza Rabb dengan ilah? Tak apa, kalau panjang tulis tu panjang, ibu komen dengan suara je. Boleh ibu. Jangan malu-malu ibu ya. Ke ibu semua malu ni? Saya pun malu. Ibu Nursidah, Rabb menciptakan. Okey lagi. Okey. Ibu Hashimah tak tahu kita apa. Saya terangkan ya. Lebih kurang sikit-sikit lah dengan Ibu Nursidah dengan Ibu Hashimah ya, macam ni ibu ya. Ilah pun Tuhan. Rabb pun Tuhan. Dua-dua Tuhan. Ilah pun terjemahnya Tuhan. Rabb pun terjemahnya Tuhan. Cuma ilah Tuhan dari sudut apa? Dari sudut yang disembah. Yang layak disembah. Jadi kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah illallah kecuali Allah. Maka ibu kalau ilah maksudnya Tuhan dari segi yang layak disembah. Satu lagi Rabb maksudnya Tuhan dari segi dia yang mencipta dan memelihara. Jadi ibu di sini min Rabbil Alamin, Rabb Tuhan, tapi kita faham Tuhan dalam konteks apa? Dalam konteks dia yang mencipta dan dia pelihara. Jadi Rabb yang memelihara, Tuhan yang memelihara.
Mungkin terjemah ibu Tuhan saja, Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Tapi maksud yang lebih kita kena faham, Tuhan yang mencipta dan memelihara sekalian alam ataupun pemelihara sekalian alam. Jadi saya nak tahu terjemah ibu ayah, apa terjemah Rabbil Alamin? Terjemah Rabbil Alamin terus. Apa terjemah Rabbil Alamin pada Quran ibu ayah? Quran terjemah ibu? Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Okey. Kenapa tak Haji Nasir punya Tuhan yang memelihara segala. Itu dalam terjemah Haji Nasir ya. Terjemah Quran ya. Tuhan yang memelihara, itu lebih tepat. Tuhan yang memelihara sekalian alam. Ibu Asimah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir, lagi tepat, lagi bagus. Tuhan yang mentadbir dan memelihara dan ditadbir sekalian alam. Ibu Asimah punya Quran, Ibu Asimah punya Quran terjemah apa cetakan? Haji Nasir punya apa cetakan? Boleh kongsi? Kalau ibu-ibu punya Tuhan sekalian alam sahaja boleh. Boleh betul dah. Tapi itu kena pahaman tambahan sendiri, Tuhan yang dimasukkan Tuhan yang macam mana. Tapi macam Quran terjemah Haji Nasir dan Ibu Asimah dah cantik dah. Dia bagi tahu terus direct mana Rob. Haji Nasir daripada website. Okey, website tu nanti ibu boleh tengok nanti ya. Jangan tekan sekarang, nanti kemudian. Ibu Asimah apps di handphone, masya-Allah. Okey, tak apa. Jadi terjemah daripada ibu-ibu semua terjemah mencipta dan mentadbir itu lebih baik Ibu Siti Jumurah pun bagus insya-Allah. Okey, jadi ibu saya ulang balik, ibu dan nampak tak beza di antara Rabb dengan ilah? Siapa yang tadi dia tak tahu beza antara Rabb dengan ilah, siapa yang baru tahu beza di antara Rabb dengan ilah? Okey, alhamdulillah. Ibu baru tahu beza, alhamdulillah insya-Allah ibu ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah, sebenarnya grup harfiah surah As-Sajdah yang pengajian dibayar seikhlas hati itu ibu dah mula dah sampai ayat 3. Saya nak buat grup baru nanti, saya tak tahu, mungkin lambat lagi. Tapi sekarang ni baru sampai ayat 3. Kalau ibu-ibu ayah ada tak yang nak join harfiah As-Sajdah dengan yurannya seikhlas hati, ibu-ibu boleh saya masukkan terus dalam grup kejap lagi. Cuma ibu ayah yurannya seikhlas hati. Ayat yang dah tertinggal tu saya akan buat satu grup kecil, saya akan bagi balik pada grup tu yang dah tertinggal dalam 3 ayat, dan ibu-ibu saya akan masukkan terus mula ayat 4 dalam grup rasmi tu. Ada tak yang nak? Kalau ada yang nak ibu, lepas ni saya bagi link grup. Lepas ni ibu-ibu terus WhatsApp saya personal, saya masukkan dalam grup. Ibu-ibu yang dah memang ada dalam grup tu, tahniah lah. Dekat sini ada ibu-ibu yang dah memang ada dalam grup tu, grup harfiah As-Sajdah. Ya. Tapi kalau ibu-ibu ada yang baru nak join, nanti ibu-ibu WhatsApp saya insya-Allah, saya masukkan. Kalau ramai saya akan buat satu grup khas untuk bagi balik yang tertinggal tu insya-Allah. Ya ibu, audio syarah. Grup audio syarah ni, audio WhatsApp. Grup audio tu. Macam tu ibu ya. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalimah al-alamin. Kita dah bincang al-alamin dalam surah Fatihah sebelum ni. Okey. Kita bincang lagi kat sini. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, kita tengok dulu. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi alima, mudhari'nya ya'lamu, Okey Bu. Kita ada fi'il madhi alima, mudhari'nya ya'lamu. Fi'il madhi alima, mudhari'nya ya'lamu. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, alima ya'lamu daripada bab fa'ila yaf'alu. Bab fa'ila yaf'alu, maksudnya pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Jadi alima setelah mengetahui, ya'lamu sedang mengetahui, ilman pengetahuan. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, okey. Apa tadi? Daripada huruf ain, lam dengan mim, huruf ain, lam dan juga mim. Apa kalimah yang ibu-ibu boleh kongsikan selain ilmu? Alam dah memang kita bincang alamin ibu. Alim, orang alim. Saya nak fokus pada kalimah alamat. Alamat. Okey, bila kita kata alamat ibu ya. Contohlah saya kata pada ibu, saya jemput ibu-ibu semua datang ta'lim. Okey, ta'lim tu dia root word Okey, mengajar, ta'lim tu mengajar. Haji Nasir ya.
Ibu ayah, contohnya, saya jemput ibu ayah datang kenduri. Datang kenduri ya. Saya kata ibu ayah jemput datang kenduri dekat rumah saya. Mana rumah Ustaz? Dekat Selangor. Jemput datang ibu ayah dekat Selangor ya. Ibu kat Perak kan, datang Selangor lah. Agak-agak ibu nak datang tak? Datang Selangor lah. Kendurinya kat mana ibu? Kat Selangor. Selangor kat mana Ustaz? Ibu saya kata Selangor lah. Bukannya dekat negeri lain. Selangor, ibu cari kat Selangor. Takkan kita nak datang ibu, Selangor tu besar. Kan? Belum ada alamat. Okay, tak apalah saya kata. Saya kecilkan. Saya kata, ibu-ibu, yelah ibu, Selangor tu kat Shah Alam lah ibu, dekat Shah Alam. Datang Shah Alam ibu datang Shah Alam, kenduri saya kat Shah Alam. Datanglah. Ibu nak datang tak kat Shah Alam? Adakah itu alamat ibu? Itu alamat ke? Shah Alam tu alamat ke? Bukan alamat. Itu bukan alamat. Okeylah, saya kata lagi. Macam tak apalah ibu, saya kecilkan lagi. Seksyen 13 Shah Alam. Seksyen 13 Shah Alam. Agak-agak ibu nak datang tak? Seksyen 13 tu besar. Kenduri pun banyak. Mana satu tempatnya? Seksyen 13 Shah Alam. Adakah itu alamat? Seksyen 13 Shah Alam? Belum alamat lagi. Saya kata, okeylah, datang dekat Dewan Masjid Al-Ikhlas, Seksyen 13 Shah Alam. Adakah itu alamat ibu? Datang ke Dewan Masjid Al-Ikhlas, Seksyen 13 Shah Alam. Adakah itu alamat? Ya, baru ya. Pasal apa? Pasal saya dah bagi tempat yang spesifik, tempat yang khusus. Itu baru alamat. Itu baru alamat. Maksudnya bila alamat ni akan bawa kita sampai betul-betul depan tempat tu. Betul-betul depan, kita kenal, kita tahu tempat tu macam mana, betul-betul kita berada depan tempat tu. Itu baru alamat ibu. Itu baru alamat. Maka daripada perkataan alamat ni datang perkataan alam. Daripada perkataan alamat yang kita kata tanda semua ni membawa kita sampai kepada tahu tempat tu, nanti dipanggil alamat. Maka daripada perkataan alamat datang perkataan alam. Apa dia alam? Alam ni kita lihat semua ni alam. Langit, bumi, bulan, bintang, gunung ganang, pokok, apa-apa saja ni, sungai, laut, semua ni adalah alam. Kenapa semua ini dipanggil alam? Kenapa dipanggil alam? Kerana datang daripada perkataan alamat. Alam ini adalah alamat membawa kita kenal siapa pencipta dia. Kita tengok langit, tengok dengan mata hati, maka langit ni akan jadi alamat. Akan bawa kita siapa cipta dia. Kita tengok langit, bukan tengok kosong. Ya Allah, langit ni tak ada tiang, ya Allah. Hebatnya kau cipta, ya Allah. Langit ni sempurna ciptaan kau, ya Allah. Langit ni berlapis-lapis. Langit bumi saja ada 7 lapis langit bumi. Bumi saja, belum langit semesta alam ni 7 lapis langit. Untuk bumi saja, planet bumi saja ada 7 lapis langit. Ya Allah Ta'ala cipta. Masya Allah, tabaraka hebatnya engkau, ya Allah. Kami tak kepanasan kena matahari dengan adanya langit. Ada awan pula tu. Awan tanpa tiang. Allahu Akbar. Jadi bu, bila kita tengok alam semesta ni, dan kita tahu ia adalah alamat. Alamat bawa kita kenal pada Tuhan, kita takkan tengok dengan penglihatan yang kosong. Kita akan lihat dengan tadabbur. Lihat dengan tadabbur. Okey. Ayatnya apa ibu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماوات والأرض semuanya pada ciptaan langit dan bumi wa ikhtilafil laili wan nahar dan silih berganti malam dan siang la ayat ada lam takkid benar-benar ada tanda li ulil albab pada orang-orang yang ada pandangan mata hati. Albab ni kebijakan, melihat dengan mata hati. Siapa orang yang ada ulul albab ni? Siapa orang yang ada albab ni? Ada lub ni, jamaknya albab. Ke Ahmad albab tu, ni albab maksudnya hati ataupun pengetahuan yang mendalam. Melihat dengan mata hati. Siapa ya? Allazina yazkuruna Allah. Orang-orang yang ingat Allah. Qiyaman, berdiri. Wa qu'udan, duduk. Wa ala junubihim, ataupun baring. Manusia ni 3 keadaan je ibu. Sama ada kita berdiri,
Atau kita duduk, atau kita baring. 3 keadaan saja. Maka maksudnya kita sentiasa ingat Allah. Adakah ingat kosong saja? Wa yatafakkarun, dan tafakkur, berfikir. Tafakkarun fi khalqis samawati wal ard, pada ciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi kan alam. Seraya berkata, bila tengok dengan mendalam, dengan mata hati, apa dia kata? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah kau ciptakan semuanya sia-sia ya Allah. Semuanya tidak sia-sia ya Allah. Kau ciptakan semuanya tidak sia-sia. Subhanaka faqina azaban nar. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami daripada azab api neraka. Boleh buat insya-Allah ya. Itu maksud dia. Jadi kalimah al-alamin sekalian alam. Kenapa dipanggil alam? Kerana datang daripada kalimah alamat. Apa maksud alamat? Tanda. Maksudnya seluruh alam ini dipanggil alam kerana ia adalah tanda kebesaran Allah Ta'ala yang menciptakan ia. Ibu faham tak sekarang maksud alamin? Al-alamin. Al-alamin itu jamak lah. Sekalian alam, satu alam, alam. Sekalian alam, alamuna. Di sini dibaca al-alamina. Macam muslimun dibaca muslimin. Mukminun boleh dibaca mukminin. Al-alamun boleh dibaca al-alamin macam ayat ni. Ibu yang jelas tak sekarang? InsyaAllah. Kalimah al-alamin. Okey, Haji Nasir jelas. Ibu boleh jelaskan insyaAllah ya. Alhamdulillah, Ibu ya. Okey. Jadi buat kita ulang balik. Tanzilu itu masdar daripada fa'ala yufa'ilu taf'ilan nazzala yunazzilu tanzilan. Itu masdar root word. Maka terjemahnya turunnya Quran ataupun penurunan. Kalau terjemah diturunkan boleh, tapi itu terjemah nak mudah faham sahaja. Okey. Al-kitab di sini al-kitab maknanya Al-Quran. Dari mana datang mana al-kitab Ibu Ayah? Pada alif lam. Alif lam di sini memberi makna alif lam pengetahuan dalam fikiran kita. Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Alkitab di sini kita faham maknanya Al-Quran. La di sini la memberi makna menafikan seluruh jenis. La linafil jins, menafikan seluruh jenis. Maksudnya langsung tak ada. Jadi raib, terjemah raib, ragu-ragu. Kalau la raiba langsung tak ada syak wasangka, langsung tak ada keraguan ataupun sebarang keraguan. Tiada sebarang keraguan, tiada sebarang syak wasangka. Fihi padanya, nya tu Alkitab, min daripada Rabb. Apa maksud Rabb? Rabb Tuhan yang mencipta dan dia pelihara. Rabb ada beza dengan ilah, walaupun dua-dua terjemahnya Tuhan, tapi Rabb dari segi lain, ilah maksudnya dari segi lain. Apa ilah? Ilah Tuhan yang disembah. Al-alamin datang daripada perkataan alamat. Alamat maksudnya tanda. Maka alam yang Allah cipta ini, alam adalah tanda kebesaran Allah. Jamak kepada alam adalah alamuna. Dan boleh dibaca, di sini dibaca al-alamina. Kerana dia majrur, dia mudhaf ilaih kepada kalimah Rabb. Dan sekat itu saja Ibu Ayah untuk pagi ini insya-Allah. Ibu Ayah ada soalan tak? Kalau ada soalan apa-apa zikir ke apa ke. Okey. Ibu Fairul betul Ibu, masya-Allah. Bagus Ibu Fairul. La linafil jins datang sebelum kalimah isim. Betul Ibu. Bagus Ibu Fairul ya. La linafil jins datang sebelum kalimah isim. Maksudnya dia masuk pada isim lah. Okey. La ilah. Apa lagi contoh la linafil jins? Bagus Ibu Fairul dah ingatkan. Apa contoh lagi Ibu la linafil jins? Contoh lagi. Ada banyak kita jumpa ni. Cepat Ibu. Ibu zikir apa zikir? Ibu zikir apa yang ada la lepas tu baris atas, tak ada tanwin. Apa lagi yang Ibu zikir? So Ibu okey. Okey itu okey bagus Haji ya. Okey. Soalan Haji tu contohnya Rabbana ighfir lana dzunubana wali okey. Pasal Haji tanya dulu, Ibu Maslilah nanti saya jawab ya. Ibu Maslilah bagi contoh la haula wala quwata, betul lah. Langsung tidak ada daya upaya. Okey. Kita ambil soalan Haji tadi.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina ke wa liwalidaina. Okey. Tengok dulu. Ibu kalau walidai kedua mak bapak. Walidai kedua mak bapak. Walidaina liwalidaina kedua mak bapak kami. Waliwalidayya kedua mak bapak saya. Ini saya cakap saja, saya tak tulis pasal apa, kita nak cepat ni. Kalau dibaca waliwalidi walidina, maksudnya kepada semua mak bapak kami. Maksudnya ini doa ramai-ramai. Doa ramai-ramai, mak bapak ni pun ramai, ada ramai mak bapak yang lain-lain ramai-ramai. Liwalidina, kepada mak bapak kami. Tapi kalau doa tu semuanya doa ramai-ramai tapi adik-beradik 10 orang, mak bapaknya 2 orang yang sama, waliwalidaina, boleh? Kedua mak bapak kami. Ataupun doa ramai-ramai pun satu jemaah masjid, waliwalidaina, terjemahnya kedua mak bapak kami pun boleh, tak ada masalah. Masing-masing niatkan untuk mak bapak masing-masing. Okey. Warhamhuma, dan rahmati mereka berdua. Kalau warhamhuma, rahmati mereka berdua, mungkin mak bapak kami, kita, ataupun doa ramai-ramai satu masjid tapi masing-masing niat untuk mak bapak masing-masing. Ataupun kalau imam niat untuk semua sekali, warhamhum, rahmatilah mereka semua mak bapak kami ni semua ni. Kama rabbaya, kalau rabbaya fi'il madhi kotak kedua. Daripada rabba, sini ya. Kita ada fi'il rabba. Ya. Okey. Rabba mudhari'nya yurabbi. Okey. Rabba mudhari'nya yurabbi, masdarnya tarbiyah. Okey, tak apa. Rabba, kalau mereka berdua mendidik, telah mendidik kami dulu, rabbaya kalau berdua. Kalau ramai, rabbau dengan waw alif, rabbau. Jadi kalau baca kama rabbaya, sebagaimana mereka berdua telah mentarbiah kami, mendidik kami. Kalau ramai, kama rabbau, sebagaimana mereka semua telah mendidik kami. Rabbayana boleh, rabbauna boleh. Kalau seorang mendidik aku, rabbayani, mereka berdua mendidik aku, rabbayani. Mereka semua mendidik kami, tapi mereka semua mendidik aku, tak salah. Rabbauna, biasanya rabbauna lah. Rabbauni tak jumpa. Rabbayani jumpa. Rabbauni tak ada, rabbauna. Okey. Last. Pasal ni ringkas je, kita tak cepat. Jadi saya terus pendekkan saja. Saghira seorang. Aku ni, sebagaimana dia mendidik aku, rabbayani, aku, kalau aku seorang, untuk aku, saghira, ketika aku kecil dulu. Saghira mufrad. Saghira kalimah mufrad, ketika aku kecil dulu. Tapi kalau sebagaimana mereka mendidik kami ramai kan, kami seperti ketika kami kecil dulu, sighara. Jadi kalau seorang, saghira, kama rabbayani, kalau ni saghira. Tapi kalau rabbayana ataupun rabbauna, tu sighara, kami kecil, ketika kami kecil. Haji Nasir jelas insya-Allah? Ibu ayah lain semua setakat asas doa tadi tu jelas tak? Jelas, alhamdulillah. Ibu lain jelas, insya-Allah. Jangan risau, ada rezeki, kalau sesuai masanya kita bincang panjang sikit insya-Allah ibu ayah. Okey, itu saja untuk hari ni. Pagi ni minta maaf ibu ayah segala kekurangan saya insya-Allah. Semoga kita istiqamah ya, amalkan surah Sajadah insya-Allah. Aku qauli hadza wa tengah hari sekarang surah An-Naba insya-Allah ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wa iyyak, ibu ayah semua yang mengucapkan jazakallah.
Afwan kepada ibu-ibu ayah mengucapkan syukran, dan sama-sama kepada ibu-ibu ayah yang mengucapkan terima kasih. Amin kepada semua yang mendoakan. Nama-nama ibu yang kita baca, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak.